Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-7, firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi anzala 'alaikal kitab, dialah zat yang telah menurunkan kepada kamu wahai Muhammad kitab Al-Quran, fihi ayatun muhkamatun, di dalam kitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat, hunna umul kitab, dan ayat muhkamat itu adalah asas kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan ukharu ni jamak qillah ataupun sedikit, tak banyak, walaupun jamak tetapi jamak qillah, sedikit. Mutasyabihat, ada ayat-ayat yang kalau saya nak terjemah secara mudah, samar-samar maknanya. Samar-samar maknanya, itu terjemah mudah. Kalau nak diikutkan kaedah apa itu ayat mutasyabihat, saya boleh bagi sebentar lagi insya-Allah. Jadi Allah sendiri mengatakan bahawa ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat, ada ayat yang jelas maknanya dan ada ayat yang samar-samar maknanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak pernah bagi tahu mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. Kalau ada tolong bagi tahu saya. Saya nak belajar juga. Ada hadis sekian, Nabi kata ayat mutasyabihat sekian, ayat muhkamat sekian. Ada tak ada? Kalau ada, tolong tunjukkanlah. Saya budak baru belajar. Maka di dalam menentukan mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat, khilaf. Sebab dia merupakan furu'. Ya, kita boleh kata ayat yang muhkamat itu dari sudut akidah pun ada, dari sudut fiqh pun ada, dari sudut macam-macam. Okey, fokus kita kepada akidah kan. Jadi mana ada ayat-ayat yang muhkam dalam akidah, ada ayat yang mutasyabih dalam akidah. Yang mana satu yang muhkam, yang mana satu yang mutasyabihat? Ada Nabi bagi tahu, ada Allah bagi tahu. Jadi bila tak diberitahu, maka dia masuk kepada benda khilafiat. Bila benda khilaf, maka benda furu', cabang. Sebab tak mungkin Islam dia khilaf pada asas dia, tak mungkin. Islam tidak akan khilaf pada asas dia. Islam boleh khilaf di dalam furu', dalam cabang dia. Macam fiqh kan, apa ni, ada yang sembahyang kunut subuh, ada yang tak kunut subuh, ada yang baca bismillah, ada yang tak baca bismillah, betul? Ada yang wirid, ada yang tak wirid. Itu khilaf furu', tak ada masalah. Jadi sekarang ni bila tak dapat dipastikan mana satu ayat muhkam, mana satu ayat mutasyabihat, maka ulama keluarkan macam-macam pendapat. Contoh macam ustaz kita kata tadi, yadullah fawqa aydihim ar-rahman wal istawa, itu ayat mutasyabihat. Tapi ada yang tak setuju, kata tak, itu muhkamat. Kita katalah, kalau Asy'ariyah mengatakan laisa kamisli syai', muhkamat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, muhkamat. Yadullah fawqa aydihim, mutasyabihat. Ar-rahman wal istawa, mutasyabihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, mutasyabihat. Ada yang kata terbalik, yadullah fawqa aydihim, muhkamat. Laisa kamisli syai', mutasyabihat. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Jadi itu furu' akidah, cabang akidah. Ada orang yang memilih kata yadullah fawqa itu muhkamat, maksudnya Allah ada tangan. Cuma bezanya tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Dia kata macam tu. Tapi ada tangan itu saja bukan dah sama ke? Pernah tengok tangan tokong Hindu kan? Pernah tengok tangan tokong Hindu, 4 belah kanan, 4 belah kiri. Ada tangan tapi tangan dia tak sama macam tangan kita. Betul? Tangan tokong Hindu. Pernah tengok Ada tangan tapi tak macam tangan kita. Habis kita Allah pun ada tangan tapi tak macam tangan kita, tak membawa kepada penyerupaan ke? Tak, kata dia. Itu masalah. Dia kata tak. Kita kata ya, bergaduh kat situ. Sebab tu bergaduh. Okay. Jadi dalam nak menentukan mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat pun khilaf. Kami Asy'ariyah ada tabit, ada ukuran untuk menentukan mana satu ayat mutasyabihat. Ini agak ilmiah sikit, boleh kot. Imam Fakhruddin Razi mengatakan bahawa di dalam ayat Al-Quran itu dia ada 4 jenis. Satu dia panggil nas, iaitu yang tidak ada ihtimal mengandungi makna lain. Tidak ada kemungkinan
makna lain. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa satu. Ada ihtimal kemungkinan makna lain ke? Dua ke, tiga ke, ada ke? Tak ada, jelas Allah itu satu. Itu dia panggil nas. Kemudian yang kedua dia panggil zahir. Dia panggil zahir, ayat yang mempunyai beberapa kemungkinan makna, tetapi makna yang paling jelas itu dipanggil zahir. Ada kemungkinan makna lain, tetapi makna yang paling jelas itu dipanggil zahir. Kemudian ada ayat yang maknanya tak dapat nak ditentukan. Ada dua atau tiga kemungkinan atau empat, tetapi tak dapat nak tentukan mana satu yang lebih jelas, maka dipanggil mujmal. Contohnya lafaz mushtarak macam quru, ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru, wanita yang ditalak oleh suami dia, talak raj'i, hendaklah dia beriddah selama 3 quru. 3 quru ni orang Arab, quru ni suci pun quru, haid pun quru. Sekarang ni tanya 3 haid ke 3 suci? Ibnu Abbas kata 3 kali haid. Ibnu Umar kata 3 kali suci, ataupun sebaliknya saya tak ingat mana satu. Imam Syafi'i ambil pendapat Ibnu Umar kata haid itu 3 kali, quru itu 3 kali suci. Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi kata 3 kali quru itu 3 kali haid, pendapat Ibnu Abbas. Itu dipanggil lafaz mujmal atau mushtarak, tak dapat nak ditentukan mana satu betul, Allah saja yang tahu. Sebab Allah yang turunkan Quran. Kenapa Allah turunkan macam tu? Tanya Allah, jangan tanya saya. Dan yang keempat dipanggil muawwal. Dipanggil muawwal, iaitu ada makna ihtimal kemungkinan beberapa makna, tetapi makna yang marjuh, yang marjuh apa bahasa Melayu? Makna yang marjuh itu yang betul. Makna yang tersirat. Makna yang tersirat yang betul. Jadi kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ayat yang mana dia memberi keterangan yang dipanggil nas ataupun zahir itu muhkamat. Kalau mujmal dan muawwal itu mutasyabihat. Itu dobit kami, dobit Asy'ariyah. Nak terima tak nak terima memang Nabi tak ajar pun. Nabi tak bagi tahu, Allah tak bagi tahu. Ini al ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris, mereka lah yang akan menjelaskan semua perkara tu. Memang sengaja ditinggalkan mujmal oleh Allah Ta'ala supaya ulama boleh berijtihad. Sebab apa? Kita Islam kan fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebaikan. Semua ulama berlumba-lumba nak tunjuk dia lah yang paling menghampiri Quran dan Sunnah, dia lah yang paling memahami Quran Sunnah. Mana ada ulama kata aku nak bawa aku punya pengikut, mazhab aku pelik sikit lah, lain daripada yang lain. Aku nak bawa mazhab aku kepada yang senang-senang je lah, supaya orang ramai ikut. Semua ulama berijtihad untuk membawa manusia, umat ini kepada yang paling mendekati Quran dan Sunnah. Cuma dia berbeza, masing-masing pendapat masing-masing, ijtihad masing-masing, ilmu masing-masing. Jadi mungkin bab ni tak faham, tak apalah. Nak bagi tahu saja, kita ulama kami ada dhabit ukurannya, mana satu ayat muhkamat, mana satu ayat mutasyabihat. Okey. Jadi contohlah kita kata yadullah fawqa aydihim, maknanya kita kata tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Ayat itu, ni saya bagi satu contoh. Ayat itu menceritakan tentang Nabi nak pergi umrah, kemudian berkemah di Hudaibiyah, kemudian hantar Sayyidina Osman untuk berunding. Sebab orang Quraisy tak bagi masuk kan. Maka setelah Osman pergi untuk berunding, tersebar berita palsu, berita angin kata Osman dibunuh. Maka Nabi pun berbaiat dengan sahabat-sahabat untuk menuntut bela atas kematian Sayyidina Osman. Sebab utusan tidak boleh dibunuh, itu memang orang Arab disepakat. Tapi berita angin dia tersebar. Akhirnya Nabi pun berbaiat. Nabi letak tangan, sahabat pun letak tangan. Nabi wakilkan tangan lagi sini, tangan Osman. Sahabat pun semua letak tangan. Allah pun turun ayat yadullah fawqa aydihim. Adakah kita faham Allah Ta'ala turun letak tangan dia ke atas tu? Ada yang faham macam tu ke? Ada yang faham macam tu tak? Jadi kita kata tak boleh memahami maksud yadullah fawqa aydihim, maknanya Allah turun letak tangan atas tu. Padahal kalau kita baca ayat dia memang macam itulah makna dia. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan Nabi dan sahabat. Tapi tak ada seorang pun yang memahami bahawa Allah turun. Jadi kalau orang tu dia kata dah maksud ayat tu bukanlah Allah Ta'ala itu dah turun letak tangan atas tu, maka dia sudah pun mentakwilkan ayat itu.
mengubah makna zahir ayat itu, tidak memahami secara tersurat dan makna yang tersirat. Apa makna dia? Khilaflah di sini. Adapun salafus soleh tidak membahas tentang ayat mutasyabihat. Sebab apa? Ada ancaman di situ, sambungan daripada ayat tadi kan, wa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Orang-orang yang dalam hati dia ada tergelinciran atau ada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Sebab tu bila salafus soleh baca ayat ni, tak apa, ayat tu mutasyabihat, tak perlu bahas. Sebab apa? Nabi pun tak pernah bahas. Sahabat tanya, ya Rasulullah, Allah turun letak tangan ke? Ayat tu cerita. Sahabat pun tak tanya, tak dibahaskan maksudnya. Jadi pendekatan salah, mereka mengambil pendekatan tidak mahu membahaskan ayat mutasyabihat. Okey. Kemudian muncul bila salafus soleh tidak mengambil pendekatan untuk membahas ayat mutasyabihat sebab ada ancamannya, tetapi apa yang jadi? Pihak-pihak yang lain pula mulalah macam-macam takwilan kepada ayat mutasyabihat. Macam-macam makna diberikan sehingga tidak dapat dikawal lagi. Macam-macam takwilan diberikan kepada ayat mutasyabihat sehingga dah tak nak kawal. Takkan ulama duduk diam, biarlah dia orang, lantaklah dia orang, kita ikut salaf sudahlah, tak payah takwil. Takwilan-takwilan yang salah yang membawa kepada menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, macam-macam berleluasa dalam dunia Islam. Habis ulama nak diam? Terpaksa ulama bangkit juga buat satu kaedah, kalau nak ditakwil kita perlu ke takwil yang sahih, takwil yang benar, memberi makna yang sesuai kepada ayat-ayat mutasyabihat supaya orang tak terpengaruh dengan takwilan-takwilan yang salah. Maka ulama khalaf pun mulalah mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat untuk menyelamatkan keadaan pada masa itu. Sebab dah terlalu berleluasa semua takwil ikut suka hati. Terpaksa bangkit untuk bagi takwilan yang sahih, walaupun memang salafus soleh tak takwil, kita pun tak nak takwil. Tapi dah orang semua macam-macam kelompok firqah 72 tadi semuanya takwil yang bukan-bukan. Tapi ulama nak diam. Ulama terpaksa bangkit, tak apa, nak takwil kita boleh takwil ikut kaedah bahasa, ikut kaedah, ada qarinah dia, ada dalil dia, bukan main takwil ikut suka hati. Itu pun secara zanni, bukan qat'i, maksudnya bukan pasti 100%. Kemungkinan makna ni lebih sesuai, iaitu yadullah faqadihim, pertolongan Allah kepada Nabi dan sahabat. Allah akan membantu Nabi dan sahabat. Takwil macam orang putih kan, kita please give me your hand. You want my hand lah, I take knife lah, I cut, give to you lah, my hand, no problem. Ada orang faham macam tu ke? Ada orang kawan kita Mak Saleh kan, please give me your hand. Apa maksud dia? Minta tolong, betul? Please give me your hand. Okay, I give you my hand, I take knife and I cut, I give to you lah, no problem, you are my best friend. Betul ke? Salah faham betul. Makna give me your hand tu maknanya tolong. Jadi yadullah faqaidihim, pertolongan Allah. Itu pun kita kata takwilan yang zanni, sesuai dengan makna. Kalau nak ditakwil, kalau tak takwil lebih baik ikut salafus soleh. Tapi zaman telah menunjukkan bahawa takwil lebih penting. Kalau tak takwil jadi sesat semua umat. Memang salafus soleh kata yadul abai walahu yadun bila kaif. Allah Ta'ala itu ada tangan tapi tanpa kaifiat. Faham? Faham tak? Allah ada tangan tapi tanpa kaifiat. Ataupun walahu yadun laisa ka'idina, Allah ada tangan tapi tangan Allah tak macam tangan kita. Faham? Faham tak? Allah ada tangan tapi tangan Allah tak macam tangan kita. Faham? Bila orang tak faham, takkan kita nak bawa akidah kepada benda-benda yang orang yang tak faham. Akhirnya mungkin tangan Allah 8 kot, mungkin tangan Allah 1000 kot, mungkin tangan Allah buat benda besi kot. Ada tangan tapi tak macam tangan kita. Macam-macam pahaman dia akan fikir ada tangan. Jadi kita kata kalau betul nak jadi salafus soleh, jangan bahas langsung. Sebab salafus soleh langsung tak bahas bab ni. Tapi sikit demi sikit bahas juga. Kemuncaknya di zaman Imam Abdul Hasan Syari mengeluarkan takwilan-takwilan, menyelamatkan semua takwil-takwil yang tak betul. Baca sejarah. Memang Imam Ahmad bin Hanbal pun berdiam. Last kali dia pun tak tahan. Terpaksa bersuara juga. Tak boleh. Keadaan masa itu memaksa untuk takwil.
Keadaan memaksa untuk takwil. Kalau tak dibendung, akan takwil yang mengarut-ngarut, habis Islam nanti. Bukan suka-suka nak takwil. Oh, salah tak takwil, apa syairah takwil, tak faham wakil, tak tahu kejadian, tak tahu sejarah. Kita pun tak nak takwil dalam mutasyabihat. Itu yang sebenarnya sunnah salaf. Tapi keadaan memaksa ulama kita mentakwil supaya manusia menyelamatkan akidah manusia. Wallahu a'lam.